apa itu intermittent fasting. Apa itu intermittent fasting? Intermittent tu maksudnya apa? Intermittent tu maksudnya ada ruang kita tak makan, ada ruang kita makan. Maknanya kita ada window. Kalau kita buat 360 jam, 360 tu bulat, maknanya dia ada satu period tu, satu waktu tu kita tak boleh makan. Kalau ada satu waktu tu kita boleh makan. Itu dipanggil intermittent fasting. Intermittent fasting maknanya kita bagi badan kita ruang untuk tak makan. Ruang untuk makan. Waktu untuk makan, waktu untuk tak makan. Jadi intermittent fasting ni boleh saja puasa biasa. Puasa sunat tu pun intermittent fasting dek. Puasa sunat, puasa wajib, orang Islam tu juga dipanggil intermittent fasting. Kita tak makan daripada subuh, kita tak makan sampai maghrib. Kita tak boleh makan, kita tak boleh minum. Puasa orang Islam juga dipanggil Islamic Intermittent Fasting, IIF. Atau dipanggil juga sebagai dry fasting ataupun puasa kering. Sebab kita tak boleh minum, kita tak boleh makan. Itu adalah intermittent fasting orang Islam. Satu lagi puasa dipanggil therapeutic fasting. Therapeutic fasting ataupun puasa rawatan. Itu puasa Dr. Ju. Maknanya puasa tu adalah untuk rawatan. Puasa tu adalah untuk betulkan sesuatu keadaan. Jadi puasa tu adalah puasa yang minima kita buat 16 jam. Orang biasa panggil puasa rawatan tu IF, intermittent fasting. Sebenarnya intermittent fasting, dua-dua intermittent fasting. Tetapi satu Dr. Ju panggil sebagai puasa rawatan ataupun therapeutic fasting. TF. TF lagi betul daripada IF sebenarnya. So, therapeutic fasting gunanya untuk apa? Dia banyak gunanya. Kalau Dr. Ju buat therapeutic fasting untuk rawatan, pertama rawatan diabetik, kedua rawatan obesity, ketiga rawatan autoimmune, keempat rawatan kidney disease, kelima rawatan orang yang ada masalah gastric GERD dan anxiety. Lima keadaan tu dan ada banyak lagi keadaan adalah paling bagus buat therapeutic fasting. Therapeutic fasting bermakna kita berpuasa 16 jam satu hari. Yang Dr. Ju ajar adalah puasa malam sebab mudah. Puasa malam kita tidur. Tak ingat makan pun sepatutnya. Kecuali lah korang bangun tengah malam cari nasi. Itu lain. So puasa rawatan ataupun therapeutic fasting, Dr. Ju ajar you puasa dari 6 petang sampai besok 10 pagi. Itu adalah 16 jam minima. You boleh buat kalau you nak 18 jam, 20 jam, 24 jam. Kalau you berpuasa makan satu hari sekali, dia dipanggil OMAD. 1 meal per day. Maknanya satu hari makan satu je kali saja. Lepas tu puasa. Besok makan lagi sekali puasa. Itu maknanya OMAD. Jadi puasa rawatan adalah kita berpuasa satu hari minima 16 jam. Dan Dr. Ju ajar pukul 6 sampai pukul 10 sebab waktu tu waktu mudah. You dah balik kerja, you dah rehat kat rumah, you boleh tidur. Besok pagi pun you bangun, you terus pergi kerja pukul 10. You pergi kerja pukul 10 baru makan. Itu adalah puasa rawatan. Ataupun orang selalu panggil therapeutic fasting. Ataupun orang biasa layman panggil intermittent fasting. Sebenarnya salah term tu. Sebab Islamic intermittent fasting selalunya dipanggil oleh orang yang bukan Islam lah. Kalau kita sepatutnya kita panggil therapeutic fasting. Sebab puasa orang Islam juga adalah intermittent fasting. Jadi, puasa rawatan ni Dr. Ju jadikan sebagai budaya. Every day after 6, I'm not going to eat anything. Saya tak akan makan apa-apa solid food. Sebab therapeutic fasting, you boleh minum air. You boleh minum air kosong. You boleh minum air teh tanpa gula, tanpa pemanis. Kosong betul-betul. Kopi pahit tanpa pemanis, tanpa gula. You boleh juga minum green tea, Chinese tea, tea apa-apalah, tea yang tak ada gula. Okey, kalau minum sup ambil kuahnya je. Waktu you berpuasa tu 6 sampai 10 tu hanya liquid yang tanpa kalori. Suplemen pun tak boleh, minyak-minyak pun tak boleh, semuanya tak boleh. Cuma air kosong sahaja. Kenapa kita buat intermittent fasting ataupun therapeutic fasting ni? Sebab kita nak buat rawatan. Badan kita setiap hari makan sahaja. Bangun pagi dah makan. Pukul 10 makan. Pukul 1 makan. Pukul 3 makan. Pukul 4 makan. Pukul 8 malam makan. Nak tidur pun sempat lagi makan lagi. Dalam kereta makan. Tengok TV makan. Ini menyebabkan badan kita
tak pernah rest. Bila kita makan, the whole body kita bekerja. Air liur dah bekerja, mulut dah mengunyah, otak bekerja. Kemudian salur ni kan bergerak, perut kita terpaksa keluarkan asid, keluarkan semua enzim-enzim untuk hancurkan makanan. Usus kita 20 kaki tu bekerja. Bekerja untuk proses makanan tu. Pankreas kita keluarkan, hati kita pun bekerja. Semuanya bekerja. Gallbladder kita kontrak, otak kita sentiasa mengawal semua benda yang dibuat oleh badan kita untuk memproses makanan. Jadi bila kita tidur pun makanan tu belum habis diproses. Dah tidur pun pukul 12, pukul 1 masih belum habis lagi sebab makanan kita terlalu banyak. Banyak sangat benda kita. Ini menyebabkan badan kita tak sempat untuk buat repair. Sepatutnya kita bagi time badan kita untuk buat repair. So bila kita bagi time 16 jam, 8 jam pertama tu badan kita habiskan apa proses yang belum habis, 8 jam yang terusnya ataupun lebih. Sebab orang bukan buat 16 jam, ada orang buat 18 jam, ada orang 20 jam, ada yang buat 24 jam. Ada yang buat 1 hari, ada yang buat 2 hari, ada yang buat 3 hari, ada yang buat sebulan intermittent fasting tanpa solid food. Rekod dalam dunia orang buat intermittent fasting ataupun therapeutic fasting ni selama 382 hari. Maknanya setahun dia tak makan solid food. Tapi ada caranya. Kalau lebih daripada 24 jam, ada caranya. Jadi Dr. Ju akan buat kelas nantilah pasal intermittent fasting. Because dia ada modul yang banyak untuk you all faham betul-betul pasal therapeutic fasting tu. Jadi, bila badan kita rehat, 16 jam minima tu, badan you fokus pada healing. So, kalau you ada rheumatoid arthritis, dia akan repair kerosakan. You ada buah pinggang rosak, dia akan repair kerosakan. You akan gemuk, bila you gemuk, dia akan buang lemak you. Bila you ada masalah apa lagi masalah sakit jantung pun dia repair. You ada masalah otak you lupa-lupa, dia akan repair. Kalau tidak disibuk proses makanan dek. Sebab tu Dr. Ju ajar buat therapeutic fasting. Okay? So faham apa dia therapeutic fasting? Kalau nak tahu lebih lanjut, kita buat je lah kelas nanti. Kita buat kelas yang ada banyak modul, lebih daripada 10 modul untuk you buat therapeutic fasting tu secara berkesan. Dr. Ju akan bagi tahu tim Dr. Ju satu hari nanti. Kita buat sajalah kelas untuk therapeutic fasting ni. Puasa rawatan nama dia. Okay, so jadikan dia amalan setiap hari. After 6, I'm not going to take any solid food. You makan dah sebelum pukul 6. Makanlah 5:30, 5. Awalkan you punya dinner. Dan lambatkan you punya breakfast. Ada pula yang cakap nanti, breakfast tu mesti like king. Kita kemudian breakfast yang banyak. Breakfast sangat penting. Tak ada breakfast tak boleh. Nanti otak tak boleh bertenaga. Itu semua mitos semata-mata. Boleh tengok lecture daripada Dr. Jason Fung. Breakfast pagi-pagi tu mitos semata-mata. Sebenarnya breakfast bermakna break your fast. You nak break your fast bergantung pada you. You nak break your fast ataupun buka puasa. You nak buka pukul 8 ke, pukul 7 ke, pukul 10 ke, pukul 12 ke, pukul 1 ke, pukul 2 ke. It's up to you sebenarnya. Doesn't mean you mesti breakfast pukul 7. Semua tu mitos. You boleh tengoklah ramai sebenarnya benda-benda ni. Benda-benda yang banyak benda-benda yang tak betul dalam dunia yang kita amalkan. Tanpa kita tahu sebabnya. Sebab tu kalau you tengok Nabi Muhammad pun berpuasa setiap hari. Isnin Khamis dia berpuasa. Kalau Nabi Daud lagi puasa selang sehari. Orang-orang yang hebat-hebat zaman dulu dia orang mengamalkan puasa. Sebab dia bagi masa otak dia regenerate. Sebab tu otak dia hebat-hebat. Dah 100 tahun pun ingatan dia tak hilang. Kita baru 50 tahun lupa kunci kat mana. Lupa itu, lupa ini. Spek dah pakai pun kata kat mana spek. Jerit-jerit cari spek. Itu Dr. Ju lah. Okay.